Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Hamiza. Sebelum kita mulakan, ada beberapa arahan yang perlu anda lakukan iaitu persediaan sebelum masuk kelas. Okey, untuk arahan persediaan sebelum masuk kelas yang pertama anda mesti baca nota dan rujukan yang telah saya berikan seperti dalam iBest. Kemudian awak perlu memahami sumber rujukan dan nota yang telah disediakan. Dan setelah awak faham, kalau boleh awak perlu buat nota ringkas mengikut kefahaman awak. Okey, kemudian anda bersedia untuk menghadiri kuliah. Okey, untuk setiap kelas ada objektif persediaan yang berbeza, yang spesifik yang perlu anda hadapi. Okey, untuk persediaan unit 1 ini, awak perlu faham konsep asas epidemiologi, sejarah evolusi epidemiologi, kegunaan ilmu epidemiologi dan juga awak perlu faham teras utama dalam epidemiologi. Kita masuk dalam unit 1 iaitu Introduction of Epidemiology and Applied Biostatistics in Environmental Health. Okey, dalam unit ini, isi kandungan yang anda akan pelajari adalah definisi epidemiologi dan elemen yang penting dalam epidemiologi. Kemudian kita akan lihat sejarah evolusi epidemiologi. Kemudian kita akan lihat kepada aplikasi penggunaan epidemiologi dan yang terakhir, kita akan lihat teras fungsi ataupun core function dalam epidemiologi. Hasil pembelajaran yang akan didapati dalam unit 1 ini adalah menerangkan kepentingan epidemiologi dalam kesihatan persekitaran dan membincangkan aplikasi penggunaan epidemiologi dan biostatistik dalam kesihatan persekitaran. Okey, yang pertama kita akan melihat kepada pengenalan kepada epidemiologi. Epidemiologi ini adalah salah satu bidang saintifik dalam kesihatan awam yang akan mengkaji penyakit di kalangan komuniti dan tujuan kajian itu adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan daripada pengetahuan itu kita akan apply dalam penjagaan kesihatan masyarakat. Okey, dan ia meliputi pencegahan, kawalan dan rawatan. Okey, epidemiologi ini juga adalah sains asas untuk pencegahan dan perubatan sosial. Okey, epidemiologi ini dia berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud epi tu bermaksud berkenaan, demi ataupun demos dalam Greek tu atau Yunani bermaksud manusia dan logi tu kita refer kepada kajian. Jadi kita boleh katakan yang epidemiologi ni adalah kajian yang berkenaan dengan manusia. Okey, dia bukan hanya melihat kepada penyakit, dia melihat juga kepada kematian, ketidakupayaan dan juga dia melihat bagaimana manusia boleh mendorong kepada kesihatan yang lebih positif dan yang paling penting untuk mempertingkatkan kesihatan. Menurut John M. Luss, dia mengatakan epidemiologi adalah satu kajian tentang taburan mengenai faktor yang menyebabkan sesuatu keadaan kesihatan terhadap satu populasi yang tertentu ataupun kita kata spesifik. Kemudian kajian mengenai taburan kesihatan itu, dia akan digunakan untuk applykan dalam mencegah dan mengawal masalah kesihatan bagi penduduk tu. Okey, kemudian epidemiologi ni ada komponen yang penting. Okey, komponen yang penting untuk menjawab kajian epidemiologi mesti mempunyai elemen what, who, where, when, why atau how. Okey, soalan ini dia akan menjawab apakah frekuensi penyakit dalam populasi, bagaimana taburan penyakit dalam populasi tersebut dan apa faktor-faktor penentu yang menyebabkan masalah kesihatan dalam salah satu populasi. Jadi komponen utama ni sekiranya dapat dijawab, dia boleh di-apply dalam mencegah dan mengawal masalah kesihatan dalam penduduk tersebut. Okey, kita nak lihat apa yang dimaksudkan oleh John mengenai epidemiologi. Elemen epidemiologi menurut John adalah kajian taburan
faktor penentu, keadaan atau kejadian kesihatan, populasi spesifik dan aplikasi pencegahan dan kawalan. Okey, kita lihat untuk elemen kajian, kajian dalam epidemiologi adalah meliputi surveillance, pemerhatian, pengujian hipotesis, kajian analitikal dan eksperimen. Perkara ini akan kita belajar lebih lanjut lagi dalam subjek ini. Kemudian taburan pula merujuk kepada frekuensi atau kekerapan dan bentuk kejadian penyakit dalam populasi. Frekuensi atau kekerapan merujuk kepada bilangan kes seperti kes TB, kes malaria, kes denggi, kes lepto. Kemudian kita ada bilangan kes kematian, kadar kejadian kes, kadar kematian. Itu adalah yang merangkumi dalam frekuensi ataupun kekerapan. Okey, taburan keadaan atau kejadian kesihatan bukan sahaja dapat memperlihatkan bagaimana status keadaan sesuatu penyakit itu, bahkan ianya juga memberikan petunjuk mengenai punca penyakit dan pembentukan strategi untuk kawalan dan pencegahan penyakit. Kemudian dalam taburan EPID mesti meliputi TPP iaitu time, place and person. Okey, time merujuk kepada taburan penyakit mengikut masa. Contohnya taburan COVID di Selangor pada 6 bulan yang lepas, adakah semakin meninggi, berkurang, dia melihat pada trend mengikut masa. Kemudian place merujuk kepada taburan penyakit atau keadaan kesihatan mengikut tempat. Contohnya bagaimana taburan kesihatan mental di Malaysia. Dengan taburan ini kita boleh lihat negeri mana yang mempunyai masalah kesihatan mental yang tinggi, yang mana yang mempunyai masalah kesihatan mental yang rendah. Kemudian person pula merujuk kepada di kalangan siapa taburan penyakit itu berlaku. Contohnya macam mana prevalent penyakit diabetes di kalangan lelaki dan perempuan. Okey, kalau untuk COVID contohnya, bagaimana range umur orang yang dijangkiti COVID? Okey, bagaimana range umur kematian penyakit COVID di Malaysia? Okey, contoh lain yang berkaitan dengan leptospirosis iaitu penyakit kencing tikus. Kita boleh lihat berapa peratusan jangkitan lepto mengikut kategori pekerjaan. Okey, kategori pekerjaan tu merujuk kepada person dalam taburan epidemiologi. Okey, taburan epidemiologi yang merujuk kepada time, place dan person adalah penting untuk dikenal pasti. Kita lihat kepada faktor penentu atau determinant. Okay, determinant adalah penyebab dan faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit dan keadaan kesihatan. Ianya boleh dapat dengan menjalankan kajian epidemiologi atau kajian analitik untuk menjawab bagaimana kejadian penyakit itu berlaku dan kenapa ia berlaku. Bagaimana kita nak tahu apa, contohnya lah kan, kita nak tahu apa punca kejadian keracunan makanan di sekolah. Adakah makanan atau air yang telah tercemar? Makanan apa pula yang telah tercemar? Kita nak kena kenal pasti. Adakah sikap pengenali makanan yang menyebabkan keracunan makanan? Atau sikap pesakit yang menyebabkan keracunan? Okay, jadi untuk mengenal pasti dengan lebih lanjut faktor penentu tu, kajian epidemiologi dan kajian analitik perlu dijalankan. Bila dah kenal pasti, barulah intervensi berkesan boleh diambil. Okey. Faktor penentu ni dia boleh terdiri daripada faktor biologikal, kimia, fizikal, sosial, budaya, ekonomi, genetik dan tingkah laku. Kita lihat pula kepada keadaan atau kejadian kesihatan. Okey. Health related event ni merujuk kepada apa-apa sahaja yang memberi kesan kepada kesejahteraan populasi. Contohnya penyakit. Penyakit ni penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Dia juga contoh lain kesihatan pekerjaan, kesihatan sikap dan pengetahuan terhadap kesihatan. Okey, sebab kematian.
Itu semua adalah keadaan atau kejadian kesihatan dalam sesebuah populasi. Populasi spesifik pula merujuk kepada sesiapa yang mempunyai ciri-ciri yang dikenal pasti, contohnya kumpulan jenis pekerjaan. Akhirnya, selepas kita dapat olehi maklumat daripada kajian terhadap taburan, faktor penentu, dia punya keadaan kesihatan terhadap populasi yang spesifik, akhirnya maklumat ini akan digunakan untuk aplikasi dalam pencegahan dan kawalan. Di sini saya ada berikan contoh taburan frekuensi kes untuk kita ada kes positif COVID di Malaysia mengikut masa. Kita lihat di sini disertakan sekali dengan nilai R0 dia. Ini contoh taburan kes COVID. Ini pula contoh kadar kematian kes leptospirosis dalam satu negeri itu mengikut masa. Ini pula contoh taburan kadar kes COVID per 1 juta orang. Kadar kes COVID ini dibandingkan dengan beberapa buah negara di Asia Tenggara. Kalau kita lihat, kita ada negara Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Perbandingan pada kadar kes pada 1 juta adalah adil sebab kita bandingkan dengan kejadian penyakit untuk jumlah populasi yang sama untuk setiap negara. Dan kalau kita lihat daripada graf ni, taburan kadar kejadian kes COVID menunjukkan kadar kes COVID yang tertinggi pada April 2021 adalah di Malaysia. Kalau nak compare kadar kejadian kes di Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Ini contoh kes taburan kes leptospirosis mengikut masa. Dia comparekan taburan kes untuk 5 tahun yang ke belakang. Taburan kes juga kalau di sini kamu lihat dia bezakan dengan kes yang telah dinotify dan kes yang telah confirm oleh makmal. Taburan kes ataupun kesihatan, state of health itu juga boleh dilihat mengikut tempat. Kita ada kat sini contohnya, taburan kes mengikut masa by tempat. By tempat tu, ini di Selangor. Kita boleh lihat bagaimana sesuatu kes itu tinggi atau rendah mengikut tempat dan tahun. Kemudian taburan mengikut tempat juga boleh diperlihatkan mengguna map. Daripada map ni kita boleh nampak dengan lebih jelas bagaimana sesuatu taburan kes itu bertumpu di mana. Ini contohnya di Selangor, kalau kita boleh lihat di kawasan ini ada tumpuan kes yang lebih tinggi compare tu kawasan yang lebih bukan bandar. Ini adalah kawasan bandar. Selain daripada bentuk-bentuk taburan mengikut graf tadi, ini contoh lain untuk taburan mengikut tempat menggunakan map. Saya pasti anda pun familiar dengan taburan kes ini. Ini adalah taburan kes COVID yang terkini di Malaysia. Kalau kita lihat, kita dapat lihat taburan kes COVID di Malaysia ni semuanya red spot, hot spot. Semuanya merah warna dia, tak ada perbezaan warna dan menunjukkan semua kes di negeri adalah tinggi. Selain daripada kes taburan kes penyakit, dalam epidemiologi juga kita lihat taburan untuk yang ini adalah pemberian dos vaksin. Kita nak tahu macam mana tahap vaksinasi dalam negara kita. Itu juga dilihat dalam epidemiologi. Ini pula contoh taburan kes mengikut jantina. Ini kes leptospirosis. Dia bezakan
buyer mengikut jantina. Okey, kenapa dia bezakan buyer jantina? Mungkin dia nak lihat adakah faktor jantina ini menyebabkan kes leptospirosis tu berbeza. Okey. Ini pun taburan kes. Ini adalah kes COVID mengikut orang. Kalau kita boleh lihat, taburan apabila kita taburkan kes itu mengikut faktor orang itu, kita comparekan by jantina. Okay, ini taburan kes kematian. Kita dapat lihat lelaki lebih ramai mati daripada perempuan. Dan kita boleh lihat siapa kumpulan yang berisiko terhadap kematian akibat penyakit COVID. Okey, ini pula adalah taburan trend jangkitan bagi penyakit HIV di Malaysia untuk tahun 2000 hingga 2019. Okey, taburan kes di sini menumpukan bagaimana bentuk jangkitan HIV untuk 10 tahun yang ke belakang. Di sini kita lihat ada beberapa faktor jangkitan, contohnya PWID iaitu person who inject drug, maksudnya pengambilan dadah melalui injection. Kemudian kita ada hetero, homo, gay, homoseksual. Kita ada vertical iaitu jangkitan melalui ibu kepada anak, sama ada dalam kandungan, semasa melahirkan ataupun melalui susu ibu. Kemudian kita ada blood or organ transfer dan kita ada juga tidak diketahui. Okay, kalau kita lihat kepada bentuk ataupun trend jangkitan HIV untuk 10 tahun ni, okay, kita boleh nampak bahawa ada perubahan daripada trend jangkitan. Pada awalnya trend jangkitan banyak melalui injection drug. Okey. Daripada tahun ke tahun dia telah berubah. Okey, dan akhirnya dalam 5 tahun yang kebelakang ni jangkitan paling banyak disebabkan oleh homoseksual dan juga heteroseksual. Okey, taburan untuk trend jangkitan HIV ini telah menggambarkan apa fokus yang perlu di apa apa fokus pencegahan dan kawalan yang perlu diberikan ataupun dilaksanakan. Mungkin bukan mungkinlah, maksudnya kawalan dan pencegahan tu untuk injection drug mungkin perlu dikurangkan. Dia perlu diberi tumpuan lebih kepada macam mana nak mencegah jangkitan HIV di kalangan homoseksual dan juga heteroseksual. Ini bagaimana sesuatu taburan dalam epidemiologi itu dapat mempengaruhi sesebuah penentuan untuk kawalan dan tindakan untuk pencegahan penyakit itu. Okey, secara ringkasnya, epidemiologi adalah kajian mengenai taburan dan faktor penentu untuk keadaan atau kejadian kesihatan dalam populasi spesifik, dan maklumat yang diperolehi akan digunakan dalam aplikasi pencegahan dan kawalan. Kajian meliputi kajian saintifik dan sistematik untuk mendapatkan data. Taburan meliputi frekuensi dan bentuknya. Faktor penentu adalah penyebab, risiko ataupun faktor. Keadaan atau kejadian kesihatan merujuk kepada penyakit dan juga bukan penyakit. Populasi spesifik merujuk kepada kejiranan, sekolah, bandar, negeri, negara ataupun seluruh dunia. Aplikasi pencegahan dan kawalan merujuk kepada tindakan untuk mengawal apa yang berlaku. Kita lihat pula bagaimana bidang epidemiologi ini berevolusi dalam sejarah manusia. Sejarah epidemiologi bermula sekitar 400 BC, di mana masyarakat pada zaman itu mereka percaya bahawa penyakit ini disebabkan adalah faktor-faktor mistik. Contohnya disebabkan oleh hantu, jin
Tetapi tidak untuk Hippocrates. Hippocrates ni dia berpendapat bahawa kejadian penyakit bukan disebabkan oleh faktor mistik, tapi disebabkan oleh faktor seperti faktor persekitaran dan faktor host. Itu permulaan epidemiologi. Kemudian pada tahun 1662, John Grout dia telah menerbitkan landmark analysis untuk data mortality, iaitu data kematian. John Grout adalah orang pertama yang muka corak kelahiran, kematian dan kejadian penyakit. Dia yang pertama mencatatkan macam mana perbezaan kematian antara lelaki dan wanita dan melihat kepada kadar kematian bayi. Dia juga lihat macam mana perbezaan data mortality di bandar dan di luar bandar. Kemudian pada tahun 1800, William Farr, dia secara sistematiknya telah mengumpulkan dan menganalisis statistik kematian di Britain. Sama macam John Grout, tapi dia laksanakan secara sistematik dan dia juga untuk mengumpulkan data statistik vital. Data statistik vital ni contohnya kadar kelahiran, bilangan kelahiran, ciri-ciri kelahiran, contohnya by gender, by location, kemudian kelahiran pada umur berapa, kadar kematian, bilangan kematian. Kemudian kematian tu juga dia spesifikkan berapa ramai lelaki, perempuan yang mati, pada umur berapa, location dan penyebab kematian. Selain dikumpulkan data vital tu, dia juga menilaikan data tersebut. Kemudian dia akan melaporkan kepada pihak berkuasa kesihatan. Jadi dia dapat pihak berkuasa kesihatan dapat mengambil tindakan yang sepatutnya dan juga didedahkan data-data tersebut terhadap masyarakat umum. Jadi William Farr ni telah dikenal pasti sebagai bapa vital statistik moden dan surveillance pada tahun 1800. Pada tahun 1854, John Snow telah melakukan kajian mengenai wabak kolera untuk mengetahui penyebab penyakit dan untuk mencegahnya daripada berulang. Okey, karya beliau menggambarkan urutan klasik dari epidemiologi deskriptif hingga penghasilan hipotesis hingga ke aplikasi. Okay, disebabkan kajian mengenai wabak kolera itu, John Snow telah dikenal pasti sebagai bapa epidemiologi lapangan. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai John Snow selepas ini. Kemudian, selepas daripada cerita mengenai John Snow, dalam tahun yang sama hingga ke hujung tahun 1800, kaedah epidemiologi ni mula digunakan dalam penyiasatan kejadian penyakit. Kebanyakan penyelidikan memberi tumpuan kepada penyakit berjangkit yang akut. Kemudian pada tahun 1930-an hingga 1940-an, ahli epidemiologi memperluaskan kaedah mereka untuk penyakit yang tidak berjangkit pula. Dia tak tengok kepada yang akut saja, dia tengok juga yang kepada penyakit yang tidak berjangkit. Contohnya penyakit kronik, kanser. Okay. Kemudian selepas World War tu, kaedah penyelidikan dan asas teori epidemiologi telah berkembang. Dia tak tengok sahaja kepada penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Dia juga melihat untuk keseluruhan hasil, tingkah laku, pengetahuan dan sikap yang ada kaitan dengan kesihatan. Okay, kita nak lihat dengan lebih lanjut apa yang John Snow telah lakukan sehingga dikenali sebagai bapa epidemiologi lapangan. Okay, pada tahun 1854 telah berlaku satu kejadian penyakit cerit beririt di Golden Square, London. Okay, peta ini menunjukkan kawasan Golden Square, London. Okay, dalam masa 10 hari terdapat 500 kematian yang disebabkan oleh penyakit ini. John Snow dia seorang doktor. John Snow dia telah menandakan tempat tinggal kes dan tempat tinggal kematian pada peta ni.
Okey, John Snow percaya bahawa penyakit ini berpunca daripada air yang tercemar. Jadi, dia juga menandakan titik sumber air di kawasan tersebut. Ditandakan. Okey, pada waktu itu, sumber air adalah daripada pump well. Jadi, ditandakan di mana pump well itu. Okey, daripada hotspot yang berjaya dibentuk, penemuan maklumat taburan kes dan sumber air di atas peta ini adalah amat penting kerana dia memberi petunjuk untuk mencari sumber air yang menyebabkan penyakit itu. Sebab tadi dia percaya yang penyakit ini disebabkan oleh sumber air. Okey, jika dilihat banyak kes yang bertumpu di pump A. Okey, ini adalah kawasan yang menjadikan pump A sebagai sumber air minuman. Tapi kalau dilihat kat sini, ada satu blok ni. Okey, blok ni tak ada kes pun. Okey, blok ini adalah bangunan kilang arak. Okey, pekerja daripada kilang arak bila disiasat, mereka telah menggunakan sumber air dari telaga yang ada kat kilang saja ataupun dia akan minum daripada arak yang dihasilkan dekat kilang tu saja. Jadi Jon Snow lihat bila pekerja ini tidak minum daripada sumber air daripada pump A, jadi dia tidak terkena penyakit itu. Okey, kemudian Jon Snow telah membuat keputusan lah. Okay, pump A itu pengambilan sumber air daripada pump A itu perlu diberhentikan. Jadi handle pump A telah dibuang. Selepas handle pump A dibuang, jadi pump A ni tidak boleh digunakan lagi lah. Dia punya sumber air tidak boleh digunakan lagi. Jadi wabak penyakit itu telah berhenti. Akibat daripada cara pemikiran Jon Snow tadi, jadi Jon Snow telah dikenal pasti sebagai bapa epidemiologi lapangan. Maksudnya dalam epidemiologi, pergi ke lapangan adalah penting untuk menyiasat. Jadi saya nak awak kenal pasti apakah penyakit cerit birit yang dinyatakan oleh Jon Snow yang berlaku wabak di London. Okey. Apa ejen penyebab kepada penyakit ini? Okey. Awak kena kenal pasti. Apa punca ejen penyebab penyakit ini boleh mencemarkan sumber air penduduk di Broad Street, London? Okey, cuba cari macam mana air itu boleh tercemar. Apa yang menyebabkan air itu tercemar sehingga menyebabkan penduduk di Broad Street, London itu mengalami simptom cerit berit, muntah, kemudian menyebabkan kematian yang tinggi. Evolusi epidemiologi berterusan, jadi pada tahun 1960-an sehingga 1970-an, akibat daripada kaedah epidemiologi itu sendiri, okey, kita telah berjaya menghapuskan kejadian campak iaitu smallpox di seluruh dunia secara semula jadi. Okey. Kemudian pada tahun 1980-an, bidang epidemiologi diperluaskan dalam kajian kecederaan dan keganasan. Okey, mula-mula tadi epidemiologi dia fokus kepada penyakit yang akut, kemudian penyakit yang kronik. Kemudian dia beralih kepada sikap pengetahuan terhadap kesihatan. Dan seterusnya pada tahun 1900, okey, kajian epidemiologi diperluaskan kepada kecederaan dan keganasan. Okey, kemudian perkembangan epidemiologi dalam bidang molekular dan genetik berkembang dengan lebih mendalam. Dia nak melihat secara spesifik dia punya mode of transmission, molekul dan gen yang menyebabkan risiko penyakit berjangkit. Okey, kemudian selepas tahun 2001, ahli epidemiologi telah mengambil kira bahawa jangkitan organisma bukan hanya disebabkan oleh laluan semula jadi, tetapi juga melalui perang biologi dan bioterorisme. Okay, selain daripada jangkitan yang disebabkan oleh semula jadi, ahli epidemiologi juga mengambil kira bahawa jangkitan organisma boleh berlaku disebabkan oleh perang,
yang digunakan sebagai weapon semasa perang, dan juga bioterrorism, maksudnya keganasan yang menggunakan toxic biological agent. Okey, jadi itulah secara ringkasnya sejarah evolusi epidemiologi. Ini antara nama-nama penting yang anda perlu tahulah. Kita ada Hippocrate yang menyatakan penyakit bukan disebabkan oleh unsur mistik. Okey, dia disebabkan oleh unsur-unsur persekitaran seperti air, udara, makanan dan tanah. Kemudian kita ada John Brown yang menerbitkan landmark analisis untuk data mortality. Kemudian kita ada William Farr yang dikenal pasti sebagai bapa vital statistik moden dan surveillance. Dia sama macam John Brown, dia menumpukan pada vital statistik, tapi dia juga menganalisis dan mengaplikasikan untuk kesihatan masyarakat. Kemudian kita ada John Snow, akibat daripada wabak yang disebabkan oleh air. Dia menyiasat secara lapangan dan melihat taburan atas hotspot map. Okay. Jadi dia dikenal pasti sebagai bapa siasatan lapangan. Kita lihat kepada aplikasi kegunaan epidemiologi. Okay, kita ada 7 kegunaan epidemiologi. Dia menumpuk pada 2 perkara iaitu status kesihatan dan perkhidmatan kesihatan dan juga etologi penyakit. Etologi ni merujuk kepada penyebab penyakit itu. Antara kegunaan dalam status kesihatan dan perkhidmatan kesihatan adalah mengkaji sejarah kesihatan dalam populasi, untuk diagnosis kesihatan komuniti, untuk menguji keberkesanan perkhidmatan kesihatan dan juga untuk mengagar risiko dan peluang. Dalam etologi penyakit pula, kita dapat kenal pasti sindrom, melekapkan gambaran klinikal dan mencari punca penyebab penyakit itu. Antara kegunaan epidemiologi adalah untuk mengkaji sejarah kesihatan dalam populasi dengan melihat trend kesihatan dan penyakit masa lepas dan masa akan datang. Okey, daripada taburan kekerapan penyebab kematian dalam 10 tahun ke belakang, contohnya kita boleh lihat ada perubahan ke punca kematian tu. Dan adakah penyebab kematian akan berubah pada masa akan datang? Jadi daripada pemerhatian yang dibuat daripada taburan epidemiologi tadi, persediaan perlu dibuatlah sama ada dari segi peruntukan, perkhidmatan, tindakan kawalan dan pencegahan. Jadi perlu disediakan. Okey, contoh lain kalau dari data mortality, dia akan merujuk kepada status sihat dalam populasi secara keseluruhan. Jadi kita boleh tentukan subkumpulan yang berisiko. Contohnya untuk kes COVID, kematian ramai di kalangan orang-orang tua dan mempunyai komorbid penyakit lain. Jadi data ini membantu untuk tindakan yang selanjutnya. Contohnya dia membuat tindakan, negara kita contohnya membuat tindakan, kita vaksin dulu orang-orang yang berisiko. Jadi untuk mengelakkan orang-orang golongan yang berisiko, yang warga tua mempunyai komorbid ini, untuk menjadi salah satu kes ataupun data dalam mortality kes COVID. Okey, selain daripada itu, daripada kajian sejarah kesihatan dalam populasi, kita dapat menukar karakter dan tingkah laku, iaitu mengubah kepada mode of transmission. Ini berguna juga untuk membuat unjuran masa akan datang untuk sesebuah penyakit. Dan daripada melihat dinamik sesuatu populasi, macam mana kelahiran atau kematian dalam satu negara itu, macam mana kadar migration dalam satu negara itu, dia akan mempengaruhi sama ada bentuk sihat dalam satu komuniti itu. Contohnya kalau kelahiran terlalu tinggi, apa akan jadi masa akan datang. Jadi perancangan perlu dibuat. Tapi daripada segi taburan populasi itu, vital statistik itu perlu dilihatlah, barulah perancangan boleh dibuat. Epidemiologi juga digunakan untuk membuat penilaian kesihatan dalam sesebuah komuniti itu.
Okey, jadi bagaimana diagnosis komuniti itu nak dijalankan? Jadi dengan penggunaan maklumat deskriptif epidemiologi, dia akan digunakan untuk membuat keputusan, kenal pasti masalah dan dasar kesihatan, menetapkan matlamat kesihatan dan memantau kemajuan matlamat yang ditetapkan. Contohnya dalam satu daerah lah, kita ambil satu daerah, kita nak kenal pasti apa sebenarnya masalah kesihatan yang dihadapi dalam sesebuah daerah tu. Okey. Dan kita boleh predict juga masalah akan datang dalam komuniti. Apa akan berlaku? Di mana dia akan berlaku? Berdasarkan maklumat deskriptif epidemiologi tu. Dan kita boleh kenal pasti populasi yang mana yang berisiko tinggi. Siapa yang akan kita beri perhatian lebih khusus. Okey. Jadi daripada maklumat epidemiologi itu, kita boleh tentukan tindakan yang bersesuaian terhadap diagnosis komuniti yang kita laksanakan. Okey, antara kegunaan lain juga untuk menguji keberkesanan perkhidmatan kesihatan untuk penambahbaikan. Contohnya melihat data deskriptif mengenai taburan kes VPD, Vaccination Prevented Disease. Okey, kalau contohnya taburan VPD ni tinggi, apa yang menyebabkan kes VPD tinggi? Okey, biasanya disebabkan oleh tiada vaksin lah ataupun liputan vaksin penyakit VPD yang rendah. Contohnya vaksin untuk measles rendah, TB, MUM, difteria, tetanus. Okey, bila coverage untuk vaksinasi rendah, okey, kita boleh lihat ada kajian analitik yang akan dijalankan. Kenapa liputan rendah? Kajian lapangan yang boleh dijalankan. Tak ada follow up, tak ada ACD. Okey, ada masalah dengan parent, vaksin tak cukup. Okey, jadi kita boleh lihat macam mana keberkesanan perkhidmatan kesihatan daripada data deskriptif yang kita perolehi. Okey. Kemudian, epidemiologi juga dapat mengkaji risiko kepada individu, melibatkan kajian epidemiologi iaitu deskriptif, kajian analitikal, contohnya case study, cohort study, dan dalam epidemiologi dia akan mengkaji peluang untuk mengelak penyakit. Okey, kajian ini akan mencari etiologi sesuatu penyakit, apa faktor dia, penyebab dia. Itu antara kegunaan epidemiologi. Selain daripada itu, epidemiologi juga boleh digunakan untuk kenal pasti sindrom dengan menentukan taburan dan perhubungan klinikal sesuatu peristiwa dalam populasi, melengkapkan gambaran klinikal penyakit kronik dan mencari penyebab. Okey, kita lihat kepada teras utama epidemiologi. Teras utama ni bermaksud apa yang perlu ada dalam bidang epidemiologi tu. Okey, kita ada surveillance kesihatan awam, siasatan lapangan, kajian analitik, penilaian dan talian. Kenapa saya highlightkan dua ini berbeza? Ia menunjukkan bahawa dua perkara ini adalah perkara yang penting, sangat penting dalam epidemiologi, iaitu surveillance kesihatan awam dan juga siasatan lapangan. Okey, dalam surveillance kesihatan awam, ini antara proses yang biasanya berlaku. Yang pertama sekali adalah proses pengumpulan data. Data apa yang terlibat? Contohnya data penyakit dan data bukan penyakit. Data penyakit tu data seperti penyakit denggi, malaria, leptospirosis, penyakit measles, MUM. Okey, ada pengumpulan data yang berlaku. Kemudian akan masuk ke dalam sistem pelaporan. Contohnya kalau dalam kesihatan awam ni, sistem pelaporan yang terlibat adalah uh, ECDC IS. ECDC IS, Communicable Disease System, Information System. Okey, dia akan pergi ke Jabatan Kesihatan, akan ada elemen analisis yang berlaku dan pengagihan data. Dalam proses ini berlaku, akan ada tindakan kesihatan awam yang diambil. Tak kisahlah dalam pengumpulan data ataupun dalam sistem pelaporan. Okey, teras utama yang kedua dalam epidemiologi adalah siasatan lapangan. Okey, siasatan lapangan ni meliputi siasatan kes untuk mendapatkan maklumat lanjut.
untuk mengetahui apa pendedahannya, macam mana maklumat klinikalnya, macam mana tarikh onsetnya. Jadi perlu ada siasatan lapangan dilaksanakan. Contoh yang saya dah terangkan tadi mengenai Jon Snow. Jon Snow ni telah turun ke lapangan untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai kes yang berlaku di Broad Street, London. Okey. Dia nak tahu macam mana keadaan dia, macam mana, kenapa kilang arak tidak dapat, tak ada pekerja yang mendapat penyakit cirit berit tu. Jadi siasatan kes tu perlu dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey. Siasatan lapangan ni boleh dilakukan dalam beberapa perkara, iaitu siasatan epidemiologi, siasatan makmal dan juga siasatan persekitaran. Siasatan epidemiologi melibatkan siasatan untuk mendapatkan maklumat deskriptif, contohnya tadi time, place and person, dan juga kajian analytical mungkin perlu dijalankan, contohnya untuk mengetahui punca dan faktor sesuai penyakit tu. Kalau untuk siasatan makmal, maksudnya apa sampel yang diperlukan untuk disiasat. Sampel manusia, contohnya sampel apa yang diperlukan? Sampel nak buat swab sampel, sampel darah, muntah. Kalau sampel persekitaran pula, apa pula sampel yang diperlukan? Okey, kalau untuk siasatan persekitaran ni banyak perkara lah yang perlu dilihat. Contohnya kalau kes denggi, di mana sumber pembiakan nyamuknya. Kalau food poisoning, selain daripada punca makanan, mungkin kita kena lihat macam mana amalan pengenali makanannya, dia punya storage dia, dia punya cara pengenalian makanan dia. Jadi perlu disiasatlah dia punya persekitaran tu. Okay, dalam siasatan lapangan juga perlu dijalankan active case detection, iaitu mencari kes dan juga kontak. Bila siasatan di lapangan dijalankan, kita nak kenal pasti lagi siapa lagi yang sakit. Okey, jadi bila kita dapat kenal pasti kes lagi, kita boleh memberikan rawatan dengan segera. Okey, dan kalau ada kontak, boleh diberikan profilaksis untuk menyekat jangkitan lanjut. Bukan semua penyakit ada profilaksis. Contoh penyakit yang ada, kita ada malaria. Okey. Kemudian dari siasatan lapangan juga kita boleh kenal pasti vehicle of infection. Okey, kalau kita dapat kenal pasti vehicle of infection tu, jadi kita boleh kawal dan singkirkan sumber jangkitan. Sama ada nak panggil semula produk, nak buat pengumuman awal untuk singkirkan vehicle of infection tu. Okay, vehicle of infection ni dia adalah sesuatu yang membawa jangkitan kepada organism lain. Contohnya air, tanah, makanan. Okey, jadi kalau makanan itu tercemar, kita dapat kenal pasti makanan apa yang tercemar. Jadi kita boleh singkirkan makanan tu untuk menyekat daripada jangkitan terus tersebar. Okey, siasatan lapangan ini adalah amat penting dalam epidemiologi. Okey, kalau kamu lihat ni ada tapak kasut, ada lubang kat sini kan. Okey, kita panggil dia show leader epidemiology. Dia melambangkan yang mana bidang epidemiologi ni sangat penting. Siasatan lapangan ini sangat penting dalam bidang epidemiologi. Okey, kebiasaannya surveillance dan field investigation, siasatan lapangan adalah enough mencukupi untuk kenal pasti punca, penyebab, mode of transmission dan dapat mengawal, kawal dan prevent penyakit tu. Okey, tetapi kadang-kadang analytical study, kajian analytical diperlukan. Jadi maklumat daripada surveillance dan siasatan lapangan ni akan memberikan petunjuk. Okey, daripada petunjuk tu dia akan develop hipotesis. Dia nak bercari dengan lebih lanjut apa punca, penyebab,
faktor yang menyebabkan kejadian penyakit itu. Okey, dalam kajian selepas hipotesis terbentuk, okey, ini yang kita panggil kajian analitik. Kajian analitik dia akan menilai semula hipotesis yang dibuat, okey. Kajian analitik melibatkan ada step yang perlu dipatuhilah dalam kajian analitik. Macam mana bentuk dia, design dia, how to conduct, okay, how to analysis, dan perlu ada skill untuk interpretation daripada analisis tu. Jadi step ini adalah penting dalam kajian analitik. Selepas itu baru ada tindakan dan kawalan yang boleh dibuat. Terutama dalam epidemiologi yang seterusnya adalah penilaian. Okey, penilaian ni merujuk kepada menilai sesuatu sistem epidemiologi tu. Kita nak lihat adakah sistem ni sesuai, berkesan, cekap, ada beri impak terhadap dengan kita punya objektif kesihatan awam. Jadi aktiviti dalam epidemiologi tu perlu dinilai. Aktiviti seperti surveillance, siasatan lapangan, kajian analitikal. Okey, jadi dia perlu dinilai adakah dia menepati kita punya objektif kesihatan awam. Selain daripada penilaian dan terakhir, teras utama yang terakhir adalah talian. Dia refer kepada jaringan. Okey, dalam aktiviti kawalan dan pencegahan penyakit ni, banyak jaringan yang diperlukan supaya objektif kesihatan awam itu dapat dijamin. Okey, contohnya yang berlaku, kejadian yang berlaku di Sungai Kim Kim, akibat daripada Sungai Kim Kim. Okey, banyak kerjasama yang diperlukan, bukan pihak KKM saja. Perlu ada jaringan dengan pihak bomba, daripada MKN, daripada pihak penguasa tempatan, daripada pihak sekolah. Jadi, untuk memastikan objektif kesihatan awam tu dijamin, uh, perlu ada jaringan yang kuat, perlu ada kerjasama dengan pelbagai pihak, barulah kita dapat memastikan kesihatan awam itu dapat dijamin sepenuhnya. Kalau jaringan ini tidak dijaga, tidak dicari, okey, mungkin objektif secara keseluruhan itu tidak dapat dicapai. Okay, secara ringkasnya, teras utama epidemiologi kita ada 5, iaitu surveillance, siasatan lapangan, kajian analitik, penilaian dan juga talian. Surveillance melibatkan pengumpulan data untuk dianalisis dan daripada maklumat pengumpulan data itu akan ada tindakan yang diambil. Tindakan pencegahan dan kawalannya. Kemudian elemen yang kedua yang terpenting adalah siasatan lapangan, di mana siasatan lapangan ini perlu untuk mendapatkan maklumat secara lanjut di lapangan itu bagaimana. Okey. Kalau sekiranya maklumat daripada surveillance dan siasatan lapangan tidak cukup, kajian analitik perlu dijalankan untuk memberi kepastian terhadap bagaimana dan kenapa dia boleh berlaku. Kemudian penilaian ini penting untuk memastikan sistem ataupun aktiviti dalam epidemiologi itu berjalan dengan berkesan. Okey, memberi impak dalam kesihatan awam. Dan dalam epidemiologi, talian ataupun jaringan itu penting untuk memastikan objektif kesihatan awam terjamin. Okey, dapat dirumuskan dalam pembelajaran kali ini, kita telah didedahkan dengan definisi dan konsep asas dalam epidemiologi itu, di mana epidemiologi merujuk kepada kajian yang melibatkan taburan, dia punya faktor penentu dalam sesebuah populasi yang spesifik, okey, yang melibatkan aktiviti tindakan dan kawalan. Kemudian kita dah lihat kepada sejarah bagaimana epidemiologi itu berevolusi dalam sejarah, okey, yang dimulakan dengan oleh Hippocrates. Kemudian kita ada John Snow, kita ada William Farr, okey, kita ada John Grant. Okey, kemudian kita ada belajar mengenai bagaimana epidemiologi itu diaplikasikannya. Kita ada 7 jenis kegunaan epidemiologi.
Dan kita ada 5 teras utama dalam epidemiologi, iaitu surveillance, kita ada siasatan lapangan, kita ada kajian analitikal, kita ada penilaian dan juga kita ada talian ataupun network. Okey, anda diminta untuk membuat bacaan tambahan mengenai mortality, morbidity, fatality, pandemic, endemic, epidemic, outbreak, sporadic dan mana-mana terms yang anda dengar daripada kuliah saya, anda dikehendaki untuk membuat bacaan tambahan. Ini antara rujukan yang digunakan. Anda boleh mencari rujukan ini untuk bacaan lanjut. Terima kasih atas perhatian anda. Diminta untuk membuat bacaan lanjut dan sekiranya anda tidak faham, anda perlukan penjelasan yang lebih lanjut, kita boleh berhubung dalam iBest melalui chat ataupun boleh personal message saya dalam WhatsApp. Sekian, terima kasih.